Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kita teruskan dengan sesi pembelajaran yang kedua dalam bab yang kedua, iaitu ad-darsu as-sani usrati as-sa'idah. Jadi pelajaran yang lepas kita telah pun belajar berkaitan dengan teks ataupun petikan yang ada dalam ini, iaitu dalam bentuk perbualan. Jadi kita dah pun lihat satu persatu teks yang telah pun disebut, dan diharap pelajar berjaya untuk menambah kosakata dan juga berjaya untuk memahami setiap apa yang diperkatakan dalam dialog ini. Baik, jadi untuk hari ini kita akan fokuskan kepada bahagian yang kedua, iaitu al-qawaid ataupun kaedah bahasa Arab, ataupun mudah katanya adalah tata bahasa Arab. Jadi kalau pelajar ingat, pada topik yang lepas kita telah pun belajar pecahan setiap perkataan dalam bahasa Arab. Jadi saya tuliskan di sini, Jadi dalam bahasa Arab kita ada al-kalimah. Al-kalimah ni adalah perkataan. Dalam bahasa Arab ini terbahagi kepada 3, iaitu kita ada al-ismu, kata nama, al-fi'lu, perbuatan, dan yang ketiga yang terakhir adalah al-harfu. Jadi ini adalah pecahan daripada kalimah. Maksud dia, setiap perkataan yang kita jumpa dalam bahasa Arab dia akan tergolong dalam 3 kategori ini. Jadi minggu lepas kita telah pun lihat pecahan yang ada pada al-ismu. Jadi minggu lepas kita telah pun belajar cara untuk mengenali isim macam mana, tanda-tanda isim macam mana, al-fi'lu dan al-harfu, apakah tanda-tanda yang kita boleh kenal, cara untuk kita membezakan di antara 3 jenis kategori ini, al-ismu, al-fi'lu dan al-harfu. Jadi hari ini kita juga akan fokuskan kepada al-ismu, pembahagian dalam al-ismu. Jadi sebelum kita mulakan, kita lihat di sini pada pembelajaran yang lepas kita telah pun lihat sedikit perbezaan. Dalam bahasa Arab kita ada lelaki dan perempuan. Sama juga dalam bahasa Inggeris kita ada lelaki dan perempuan. Kita ada she, he. Kalau contoh kita bagi dalam bahasa Inggeris, kita ada house, kan, contohnya house. Jadi kalau kita merujuk kepada rumah yang dimiliki oleh orang perempuan, kita kata her house ataupun his house. Okey, jadi dalam bahasa Arab setiap perkataan yang disebut itu dia akan membawa perbezaan. Dia akan bawa perbezaan pada perkataan. Contoh kita sebut dalam ni, walidika bagi lelaki, ayah kamu. Kalau walidiki, ayah kamu juga, tapi beza dia apa? Walidika ini untuk lelaki, manakala walidiki ni adalah untuk perempuan. Itu adalah yang pertama. Yang Ustaz nak bagi pelajar nampak bagaimana jantina yang ada ataupun lelaki dan perempuan yang ada dalam bahasa Arab yang boleh berubah, yang boleh merubah perkataan. Baik, jadi di sini kita ada al-ismu, iaitu kata nama, yang mana dia terbahagi kepada 2. Dia ada al-ismu, kata nama yang disandarkan kepada lelaki, dan al-muannas, iaitu perempuan. Baik, jadi kata nama ni pun ada lelaki dan perempuan. Contoh yang mudah, kita kata Ahmad. Ahmad itu lelaki. Fatimah itu
perempuan. At-tilmizu, pelajar. Juga lelaki, Hindun, nama orang. Perempuan, at-tilmizah, perempuan, pelajar perempuan. Abun, kemudian kita ada Ar-Risalah, Hamzah, Salwa, Sauda dan Al-Baitu. Jadi semua ni adalah contoh-contoh antara lelaki dan juga perempuan. Baik. Jadi kalau contohnya, tadi saya dah bagi contoh walidika dengan walidiki. Bila kita dapat kenal lelaki ataupun perempuan, dia boleh membantu kita untuk membuat ayat dalam bahasa Arab supaya tak tersalah. Contoh dia apa? Contoh dia, kita kata huwa. Huwa ni adalah dia lah, dia. Dan kita ada hiya. Hiyanya juga dia. Tapi apakah beza dia? Huwa ni adalah untuk lelaki. Dia, contohnya Ahmad. Huwa Ahmad. Manakala hiya Fatimah, dia ialah Fatimah. Baik, jadi di sini ada perbezaan di antara Ahmad dan Fatimah. Penggunaan huwa dan hiya di sini adalah perlu dilihat kepada jantina. Kalau kita tengok, kita nak sandarkan, kita nak kata seorang perempuan, maka kita guna hiya. Kalau nak sandarkan kepada lelaki, kita guna huwa. Jadi itu adalah yang ada pada perbezaan. Jadi Ustaz nak nampak praktikalnya kenapa kita kena tahu antara lelaki dan perempuan dalam kata nama. Ini untuk bahasa Arab. Baik, jadi di sini kita ada cara ataupun alamat, tanda-tanda at-ta'nis. Jadi tanda-tanda at-ta'nis ini penting untuk kita kenali supaya kita boleh bezakan di antara lelaki dan perempuan. Baik, jadi yang pertamanya adalah al-alam al-muannas. Mudah fahamnya, kita tahu dia tu adalah perempuan. Contoh dia Fatimah, Hindun. Manusia tu sendiri adalah perempuan. Nama apa sekalipun memang perempuan. Contohnya apa? Contohnya Sarah, Sarah ke apa lagi, Nurul ke, semua itu adalah yang disandarkan kepada perempuan. Yang kedua, tanda-tanda untuk kita kenal sesuatu kata nama itu adalah perempuan ialah ta'u at-ta'nis. Itu ta marbutah di sini, ta marbutah. Ta marbutah di sini adalah ta bulat ni, yang bulat ini. Okey, kalau ada ta bulat macam ni ataupun ketika dia bersambung jadi macam ni, itu adalah ta'u ta'nis. Jadi di sini at-tilmizah, ar-risalah. Ada ta marbutah di sini, ada ta marbutah di sini, disebut sebagai perempuan. Baik, yang kedua, yang ketiga kita ada alif al-maqsurah. Baik, alif al-maqsurah ini adalah huruf ni. Kita faham huruf ya kan, tapi huruf ya ni dia tak ada titik bawah ni. Kalau ada titik tu huruf ya. Kalau tak ada titik, maka disebut sebagai alif al-maqsurah. Alif al-maqsurah. Jadi sebelum ni mungkin pelajar terbiasa kalau ya, semua kita panggil ya, tetapi di sini kita tengok kalau bentuk ya ini tak ada titik dua dan tak dibaca, disebut sebagai alif al-maqsurah. Ambil contoh di sini, kita kata Salwa, Najwa. Ya di sini tak dibaca, tak ada huruf, tak ada baris pun. Maksudnya macam di sini tak ada baris Salwa, tapi kita panjangkan sikit Salwa, Najwa. Jadi ya di sinilah ni yang dimaksudkan dengan alif maqsurah, bukan ya yang titik tu. Baik, jadi di sinilah yang disebut sebagai alif lam alif al-maqsurah. Kemudian yang keempat adalah alif al-mamdudah. Alif al-mamdudah. Ya, alif al-mamdudah ini ialah hamzah dan alif dalam satu kalimah. Contoh dia Sauda, Hasna. Jadi semua ni adalah tanda-tanda bahawasanya satu perkataan itu adalah kata nama ataupun isim
al-muannas. Isim al-muannas. Baik, jadi yang terakhir satu lagi adalah muannas al-majazi. Muannas majazi ni kita kena banyak membaca dah baru kita tahu, iaitu antaranya adalah asy-syamsu, asy-syamsu dan juga al-ainu, mata, matahari dan juga mata. Baik, jadi muannas majazi ini dia tak ada satu alamat yang khusus, kecuali kita tahu dia ada pair, pasangan. Ini disebut sebagai pasangan lah. Antaranya adalah kalau kita ada matahari, kita ada bulan. Mata pun kita ada sepasang mata kan. Mata kita ada dua kan, ada dua mata kan seorang, contohnya kan. Baik, juga sama tangan, yadun, apa lagi, rijlun. Semua ini yang berpasangan, mata, tangan, telinga, matahari dan bulan disebut sebagai muannas, juga muannas, tetapi dalam kategori muannas majazi. Jadi saya kira itu sahaja untuk penerangan tentang kawaid al-arabiyah, kaedah bahasa Arab. Jadi Ustaz nak pelajar nampak pecahan. Jadi sebelum ni kita telah pun belajar al-kalimah, perkataan, dan dalam perkataan itu terbahagi kepada tiga, iaitu isim, fi'il dan yang ketiga al-haraf. Dan kita telah pun belajar cara nak kenali setiap daripada kategori ini. Kemudian hari ini kita fokus kepada isim sahaja. Dan dalam isim kita belajar isim muzakkar dan juga isim muannas, iaitu kata nama untuk lelaki dan juga perempuan. Dan hari ini kita telah belajar tanda-tanda bagi al-ismu al-muannas, kata nama yang perempuan. Maksudnya selain daripada kata nama ini yang ada alamat ini, dia adalah muzakkar. Maksudnya selain daripada kata nama al-isim tadi, maka dia dalam kategori muzakkar. Jadi yang ada dalam ni adalah semuanya muannas, termasuk yang majazi ni. Baik. Jadi kalau ada soalan boleh tanya di ruangan komen, insya-Allah saya akan jawab. Dan untuk latihan pada hari ini, saya nak minta pelajar untuk menjawab soalan di sini, at-tamrin, iaitu latihan. Dan untuk soalan ini pelajar boleh tulis semula di dalam buku, dan juga lepas tu snap gambar dan hantar ke Telegram yang telah pun Ustaz berikan, channel Telegram. Dan jangan lupa tulis nama kelas dan juga nombor maktab. Jadi yang pertama, soalan yang pertama saya nak terangkan terlebih dahulu. Ayyin al-mudzakkar wal muannas fima ya'ti. Tentukan al-mudzakkar, lelaki dan perempuan, pada apa yang di bawah ni. Kita kena tentukan di antara lelaki dan perempuan. Okay, muannas, Najwa ni lelaki ke perempuan? Surah, lelaki ke perempuan? Walidun, lelaki ke perempuan? Abu Bakar, lelaki ke perempuan? Jadi kita letak jawapan ni sama ada muzakkar ataupun muannas. Baik, itu yang pertama. Baik, soalan yang kedua ialah bayyin alamah at-ta'nis. Terangkan alamat ataupun tanda at-ta'nis, tanda isim itu perempuan, fima ya'ti, di bawah. Okey. Jadi di sini surah ini semua ni perempuan, cuma tanda dia perempuan tu apa dia? Jadi di sini kita ada ta'ut ta'nis. Kemudian ni salwa ni, apa dia tanda dia perempuan? Jadi semua soalan ini boleh dirujuk pada muka surat sebelah sini. Jadi Ustaz harap pelajar boleh buat dengan baik, dan jangan lupa untuk hantar tugasan di Telegram supaya Ustaz tahu pelajar faham. Jadi kalau ada apa-apa masalah boleh tanya di ruangan komen, insya-Allah Ustaz akan cuba balas. Itu sahaja Ustaz rasa untuk kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.